Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me Pim. So hari ni balik lagi kita dalam news semasa untuk One Piece. Asyik cerita pasal manga, asyik cerita pasal anime, asyik cerita pasal jalan cerita. Apa kata kita cerita juga daripada sudut lain, macam apa yang berlaku dengan Oda kan, ataupun apa-apalah perkembangan baru tentang One Piece dan benda-benda yang berkaitan dengannya lah. Alright, so hari ni aku nak sembang dengan korang pasal Kumamoto Revival Project. Untuk yang dah tahu tu baguslah, tapi untuk yang belum tahu, ni dia Pim nak explain, nak ceritakan kepada korang apa projek ni sebenarnya. So pada bulan April 2016 telah berlakulah satu gempa bumi yang agak dahsyat dengan tahap skala Richter dia 7.0. Dan gempa bumi ni berlaku dekat Kumamoto District. Kumamoto ni pula, untuk yang tak tahu, dia terletak di Kyushu, iaitu pulau ketiga yang paling besar lah dekat Jepun. And Kumamoto ni jugalah wujudnya Mount Aso, gunung berapi Aso, yang ada juga viral sebelum ni tahun lepas, hujung tahun tak silap aku, 2021, dia meletus. And memang ni antara gunung berapi yang antara yang terbesar juga di dalam dunia ni, yang untuk gunung berapi kategori yang masih aktif. Sebab itulah dia baru je meletus kan tahun lepas. So berbalik semula kepada cerita gempa bumi tadi kan. So itulah, ini dah dia tempat our sensei punya Eiichiro Oda punya kampung kan. Dia lah tempat kelahiran dia, Kumamoto ni. And dia adalah antara individu yang membuat sumbangan besar untuk rebuild, untuk membangunkan balik Kumamoto tu. Tapi itulah, selain daripada dia, even fan dia sendiri, mostly kat Jepun lah kan, peminat-peminat One Piece, peminat-peminat Oda pun adalah juga memberi derma dan sebagainya. Nama-nama besar yang lain, industri macam anime sendiri pun banyak jugalah yang membantu, yang memberi sumbangan. Sekarang ni kita nak cerita, kita nak fokus kat bahagian Oda je lah dulu. And so Oda dia sumbang dekat lebih kurang 800 juta yen. Bukan sikit guys. Juga bersamaan boleh katakan dalam 7 ke 8 juta USD lah. Convert pula ke duit Malaysia, aku rasa dalam lagi banyak lah, 30 juta something macam tu. Sorry lah aku dah silap kira kan, tapi memang confirm banyak lah, senang cakap kan. Memang banyak gila lah. Kaya si Oda. Tapi yang bestnya, Oda dia actually hanya sumbang 3 juta je under nama dia. So mana lagi 5? Tak lain tak bukan, balance lagi 5 juta tu dia donate under nama Monkey D. Luffy. Weh, style lu habis. So selain derma, ada jugalah dia buat benda lain, macam dia ada buat lukisan dia dan sebagainya lah. Apa-apa benda yang berkaitan dengan apa yang dia boleh bantulah kan. Memang banyak lah support yang Oda bagi ni untuk bantulah kan, and rebuild balik hometown dia tu. Dan of course lah, hometown dia tu orang kata bila orang nak tolong, diorang pun nak balas budi lah kan, nak tolong dia balik, balas budi dia balik. So governor kat situ, dia melancarkan lah satu projek ni yang bernama Project Revival untuk Kumamoto. And antara intipati projek ni yang paling utama adalah dengan mendirikan ke semua statue, patung-patung Straw Hat Pirate ke serata tempat, kawasan-kawasan distrik dekat Kumamoto ni. Tu yang best tu. And of course, statue pertama yang didirikan tak lain tak bukan, of course lah, Captain dia sendiri kan. Mestilah Monkey D. Luffy first, yang dilancarkan pada 2018 berdekatan dengan Kumamoto Prefectural Government Office. And then diikuti statue yang kedua pada tahun seterusnya lah, 2019, iaitu Sanji di Mashiki Town. And lepas tu diikuti Usopp pada tahun yang sama juga, 2019, di Aso Station, stesen kereta api Aso. Aku rasa mungkin dekat dengan area-area gunung berapi tadi itulah kan. And then tahun seterusnya pula, 2020, didirikan lagi another 3, iaitu chopper dekat Kumamoto City Zoological and Botanical Gardens. Lepas tu Brook pula dekat Mifune Town, dan juga Frankie di Takamori Station. And then 2020 aku rasa mungkin diorang skip sikit sebab kita ada outbreak dengan pandemik COVID dan sebagainya. Tapi tahun lepas 2021, itulah diorang lancarkan lagi 2, iaitu Nami dekat Nishihara Village, dan juga Robin di Tokai University. Dan akhirnya tahun ni yang ditunggu-tunggu kan, yang baru saja viral, Zoro pula muncul and berdiri megah di Ozu Central Park. Memang ramai kan orang share pasal Zoro. So hampir lengkap lah ke semua Straw Hat Pirates punya statue, kecuali kemasukan baru lah, iaitu Jinbei, yang kalau ikutkan menurut berita yang aku baca ni, berita daripada Jepun ni, dia cakap Jinbei kemungkinan besar akan juga di-reveal pada tahun ini. Cuma kita tak sure lah bulan berapa, bila dan sebagainya kan. Tapi diorang target 2022 lah. Even dekat berita-berita yang aku baca ni pun, dekat artikel semua ada jugalah yang bertanya kenapa and apanya function untuk diorang spend duit
untuk buat statue ni kan. Macam rasa macam bazir lah. Bukan sepatutnya duit-duit ni guna memang untuk pembangunan dan sebagainya. Kita tak boleh nak samakan macam negara-negara lain, lagi-lagi Malaysia lah nak disamakan dengan Jepun. Aku bukanlah nak sangat puji Jepun ke apa, tapi kita kena terima hakikat Jepun kalau bab bencana, bila bab nak rebuild balik, nak memulihkan balik keadaan tu, memang laju. Kalau kat Malaysia ni lubang kat jalan tu, kalau hari ni dia berlubang, kau buatlah report ke macam mana, tahun depan pun belum tentu lagi tutup lubang tu kan. Tapi kita bukan nak kutuk negara kita ke apa, itu adalah masing-masing individu punya masalah lah kan. Cumanya untuk kes kat sini ni, kat Jepun ni, apa functionnya diorang buat statue ni, tak lain tak bukan adalah tourism. So bayangkan bila diorang buat statue ni, diorang bukan buat kat seluruh Jepun ke apa benda, memang target dalam distrik Kumamoto tu, and then dia berselerak. Dia bukan semua statue 10 ke 9 Shohei ada dalam satu tempat, dia berselerak. So untuk peminat One Piece daripada dalam negara kan, daripada Jepun ke, daripada luar ke, daripada mana-mana ke, Europe ke apa kan, confirm lah kalau diorang memang minat gila One Piece, kalau diorang pergi Kumamoto, mesti diorang nak cari ke semua statue Straw Hat Pirates ni kan. Sebab diorang nak jumpa semua, macam nak bergambar, nak tengok depan-depan statue favourite diorang lah kan. Especially even dekat statue tu pun, kalau ikutkan berita ni, dia ada cakap dekat statue tu pun memang ada information board. Dia bukanlah setakat patung macam tu je habis. Dia ada information board kat situ. Dia dah bagi tahulah serba sedikit tentang cerita-cerita local area kat situ, dan juga efek-efek lah daripada gempa bumi yang sebelum tu yang melanda dekat kawasan tu kan. Adalah juga information dia, bukanlah sasaja macam tu je. And then dekat berita ni juga ada cakap kan, even sejak orang start announce plan ni, memang berebut-rebut orang daripada kawasan tertentu kan, dalam Kumamoto district ni, dia nak dapatkan slot ataupun spot untuk statue ni diletak kat tempat diorang kan. Macam mungkin sekolah ni ke, dewan ni ke, apa bangunan ni ke, office ni ke, apa perkampungan ni ke apa, confirm diorang semua nak berebut nak ada satu, sebab benda tu akan jadi tarikan pelancong. Bayangkan contoh macam kita letak dekat sini lah kan, macam dekat area tempat aku ni kan, kau letak kat satu area yang macam bukanlah ada reason tourist nak datang pun, tapi bila dah ada satu patung ataupun something yang memang boleh jadi tarikan kat situ, confirm orang akan datang dari mana-mana tempat. So diorang pun akan spend duit kat situ dan sebagainya. So kita boleh boost lah kita punya ekonomi kan. Tempat tu pun boleh jadi tarikan orang, and yang tak pernah tahu akhirnya akan tahu, akan datang semua benda kan. Even Jepun pun kita memang tahu memang hebat dengan statistik, and memang tahu diorang memang ada buat research, diorang ada buat kajian. Yang lepas je diorang reveal statue Luffy tu kan, yang first tu 2018 tu, memang ada peningkatan yang tinggi dari sudut tourism. Maksudnya tourist tu bertambah untuk Kumamoto tu, plus memang lagi merancakkan ekonomi diorang lah, which is good lah, tak merugikan. Kalau diorang spend, katakanlah diorang spend 1 juta sekali pun, mungkin diorang dah dapat balik lebih dari tu berganda-ganda. Tak rugi. Selain tu itulah apa aku rasa yang kita boleh nampak daripada projek ni. Bayangkan, hanya dengan membina fictional character statue ni kan, itu pun memang dah boleh membantu sesebuah negeri, sesebuah negara, sesebuah kawasan, sesebuah distrik tu, untuk bantu daripada sudut, macam kita cakap tadi lah kan, daripada sudut ekonomi, tourism dan sebagainya. So maybe Malaysia pun, ataupun certain negeri, certain daerah, certain kawasan boleh belajar lah sesuatu daripada sini. Sebab yelah, bila kita fikir balik, kita pun ada je beberapa local character ataupun superhero yang famous dalam Malaysia ni kan. Dan bukanlah aku nak suruh buat patung dorang, statue dorang ke apa, sebab kita tahu memang tak sesuai lah dengan tempat kita ni sebagainya kan. Cuma itulah aku rasa mungkin kita boleh guna, boleh utilize daripada karakter-karakter yang ada ni kan. Contohnya macam boy-boy yang famous, Agent Ali sebagainya, mungkin diorang boleh membantulah daripada certain sudut. Kalau bukan tourism, ada je benda lain kan. Tapi tourism tu kenapa aku nak fokus, sebab kita masih ada banyak jugalah kawasan-kawasan luar bandar yang memerlukan apa orang kata sedikit spotlight kan. Tapi itulah, boleh je lagi kita gunakan karakter-karakter ni, sebab karakter-karakter ni famous untuk certain generasi, certain umur dan sebagainya kan. Kalau kita betul-betul fikir, mungkin boleh membantulah daripada certain sudut. Sebab sayang kalau setakat sesuatu karakter tu hanya famous ataupun dijadikan bahan untuk sesuatu cerita saja kan. Macam Oda tengok, dia boleh guna karakter dia Straw Hat Pirates tu kan, untuk menjadi satu lambang untuk pemulihan kawasan tempat dia tu, bandar dia, kampung dia tu kan. Bukan setakat sekadar karakter yang ada dalam cerita dia. Aku tambah lagi sikit sebelum kita end video ni. Kan tadi aku cakap kan, setiap patung tu kan dia ada punya information board kan. Oda cakap dia siap plan lagi dah untuk setiap karakter-karakter Straw Hat yang diletakkan certain Kumamoto ni. Oda konon-kononnya buat cerita macam yang diorang Straw Hat ni datang ke Kumamoto ni kan, lepas bumi tu, and diorang nak membantu. So Luffy mengarahkan semua ahli-ahli Straw Hat dia untuk pergi ke certain kawasan ni, mengikut kepakaran masing-masing untuk membantu memulihkan balik tempat tu. Nampak tak? Memang menarik bagi aku idea projek ni.
So itu sajalah guys, video kita untuk kali ni, news pasal One Piece. Jangan lupa share lah kepada semua orang kepada peminat-peminat One Piece lain pasal Kumamoto Revival Project ni. Sebab ramai orang yang tak tahu pasal projek ni. Diorang fikir macam diorang buat patung ni, statue ni sahaja je lah kan, kononnya mungkin untuk One Piece ke apa. Tapi sebenarnya ada story behind it, kenapa and bagaimana semua benda ni boleh berlaku. Memang sangat-sangat inspired lah bagi aku. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa tekan button like, tekan button share, tekan button subscribe sekiranya korang berminat dengan channel ni, dengan konten-konten yang sedia ada. And jangan lupa tekan bell notification lah untuk tidak miss mana-mana video yang akan datang. So that's it guys, thank you for watching. I see you guys on the next video. Assalamualaikum.